Personaliti penyiaran dan pakar strategi media tanah air, Suhaimi Sulaiman, dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pengelola Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama yang baru bagi tempoh 1 tahun berkuat kuasa 1 Februari lepas. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mengumumkan pelantikan Suhaimi menggantikan Datuk Seri Azman Ujang yang tamat tempoh perkhidmatan akhir Januari lepas. Perkara itu dimaklumkan beliau dalam satu kenyataan media rasmi yang dikeluarkan pada Rabu. Sementara itu, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Datuk Azmi Arifin dilantik semula sebagai Yang di-Pertua Majlis Penyeliaan bernama, juga bagi tempoh setahun berkuat kuasa pada tarikh yang sama. Datuk Saifuddin turut mengumumkan pelantikan barisan 12 anggota Lembaga Pengelola bernama dan 4 anggota Majlis Penyeliaan bernama yang berkuat kuasa bagi tempoh perkhidmatan yang sama. Kesemua lantikan itu telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berdasarkan peruntukan Akta Bernama 1967, Akta 780. Suhaimi, 57 tahun yang berpengalaman dalam bidang penyiaran dan kewartawanan, adalah bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pengarang Saluran Berita TV Astro Awani. Beliau adalah pemegang ijazah sarjana pentadbiran perniagaan dari City University, Bellevue, Washington, Amerika Syarikat dan ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dari Portland State University, Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Semua di bernama radio. Sementara itu, Suhaimi Sulaiman yang baru dilantik menzahirkan ucapan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas perkenan Seri Paduka yang melantik beliau sebagai pengerusi baru Pertubuhan Berita Negara itu. Okey, terlebih dahulu, ampun tuanku, patik menjunjung kasih atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah memperkenankan pelantikan ini. Beliau berkata pelantikan itu satu penghormatan dan tanggungjawab yang begitu besar yang diberikan kepada beliau di kala negara sedang berdepan dengan wabak COVID-19 dan bernama selaku media utama negara memainkan peranan penting untuk menyampaikan maklumat terkini berkenaan isu semasa tersebut kepada rakyat dengan sahih, cepat dan tepat. Bagaimanapun beliau yakin kaki tangan bernama mempunyai kekuatannya yang tersendiri dalam memacu penyampaian beritanya bukan sahaja di dalam negara bahkan di luar negara. Justru beliau berharap kaki tangan bernama harus berubah untuk menjadi sebagai pemimpin pemikir hadapan agar dapat melaksanakan tanggungjawab dan tugasannya selaku media utama negara dengan jayanya. Bernama harus dilihat sebagai in the forefront of thought leadership. Jadi apabila kita berjaya menjadi at the forefront of thought leadership, apabila sebuah organisasi media itu dihormati, maka secara sendirinya dia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi saya rasa selama 6 bulan saya menjalankan tugas saya sebagai konsultan di bernama, anda juga setiap saya lihat saya di tingkat 15 dalam bilik yang kecil itu kan. Yeah. Jadi tapi dan saya lihat dinamism di situ ya. Saya lihat semangat dan pekerja-pekerja di bernama, mereka sangat bersemangat ya, dan kadang-kadang kerja yang sampai balik lewat sebab mereka mahu menjalankan tugas dengan bagus. Kadang-kadang kalau ada equipment tak berapa betul, mereka boleh betulkan sendiri. Jadi mereka tu kreatif. Jadi saya rasa itu sebab saya rasa saya suka semangat yang apa saya lihat 6 bulan saya berada di bernama. Beliau berkata demikian dalam temubual program bersama Bernama Radio yang diterajui oleh Ziana Nasir pada petang Rabu. Suhaimi telah dilantik sebagai konsultan sementara di Bernama khusus bagi menambah baik Bernama TV dan Bernama Radio sejak September tahun lalu. Dalam pada itu, Suhaimi juga berkata di sebalik usaha berterusan industri media, bernama juga perlu menginovasi dan mempelbagaikan lagi teknik penyampaian berita itu sendiri selaras dengan peredaran semasa dan diterima masyarakat. Dan saya lihat dinamism di situ ya. Saya lihat semangat dan pekerja-pekerja di bernama, mereka sangat bersemangat ya, dan kadang-kadang kerja yang sampai balik lewat sebab mereka mahu menjalankan tugas dengan bagus. Kadang-kadang kalau ada equipment tak berapa betul, mereka boleh betulkan sendiri. Jadi mereka tu kreatif. Jadi saya rasa itu sebab saya rasa saya suka semangat yang apa saya lihat 6 bulan saya berada di bernama. Dan
mereka mahu pergi terus ke depan. Jadi saya rasa apa yang saya boleh bantu ialah mungkin saya boleh kongsi pengalaman saya selama 30 tahun dalam dunia penyiaran, dalam dunia pemberitaan. Saya juga dulu seorang wartawan, ya. Saya juga seorang penyiar seperti anda juga kan. Jadi di situ saya rasa kita boleh bekerjasama. Mungkin saya juga perlu belajar daripada anda semua sebab anda lebih muda berbanding saya nak mengetahui apa yang dimahukan oleh penonton, pendengar, pembaca yang lebih muda daripada kita. Apa yang menjadikan kita berbeza sama ada kita kelas tinggi ataupun kelas rendah dalam penyampaian berita kita adalah kita kena lebih kreatif, ya. Kerana dalam bidang dalam dunia pemberitaan ini, dalam dunia berita ada 3 elemen. Saya selalu cakapkan semasa saya buat training atau kursus di Bernama, iaitu pertama, we inform, we educate and we entertain. Kalau kurang satu daripada cabang itu, maka macam lagu Piramli lah kata. Lagu dan irama tu kan jangan dipisah, kau tak pincanglah seni. Samalah juga dalam berita. Dalam berita tu we have to inform, we educate and we entertain. Dapat semua tu eloklah cerita kita. Kita kena sentiasa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ya. Jadi kita sentiasa harus bergabung dari masa ke semasa. Semasa saya di Bernama, setiap minggu tu akan adalah kelas yang saya akan buat. Jadi benda ni saya rasa saya sebagai pengerusi, saya akan teruskan. Ya, saya akan buatkan kelas-kelas mingguan itu kerana saya rasa it is a good opportunity for people to exchange ideas. Jadi itu saya rasa satu platform yang bagus untuk kita terus ke depan. Sekiranya kita tidak memberikan apa yang dimahukan oleh mereka yang kita kata pelanggan kita, ya, kita bagikan. Kalau mereka mahu sesuatu yang detail, kita bagikan yang detail. Tapi pada masa yang sama, media juga mempunyai satu tanggungjawab untuk educate the public, ya. Jadi maksudnya di sini kita beri mereka apa yang mereka mahu, tapi pada masa yang sama mereka juga harus memberikan sedikit pengajaran ataupun pelajaran yang mana mereka akan nanti dihormati oleh pelanggan-pelanggan kerana memberikan sesuatu yang baru. Jadi it's a balancing act. Ya, maksudnya kita kena berikan cara apa yang mereka mahu dengan cara yang mereka mahu, dan pada masa yang sama kita juga bertanggungjawab, ya, untuk sama-sama membantu untuk membina sebuah negara bangsa yang elok. Jadi di situlah kita kena membuatkan atau tanggungjawab kita tu kena betul dan kita boleh menjalankan tugas kita dengan baik. Okey, perlu ada 3 elemen.